Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua anak-anak di luar sana? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, ya, jaga diri, kita jaga kita. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Romaino di channel Cikgu Romaino. Hari ini kita nak bincang perbincangan kita nak sambung perbincangan kita tentang topik lakaran pictorial. Okey. 4.11 peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, sebelum kita nak teruskan perbincangan kita pada hari ini, okey, ingin saya ingatkan lagi sekali kepada pelajar, lakaran ini adalah amat penting dalam tajuk, dalam topik, bukan dalam topik, dalam mata pelajaran RBT. Okey, lakaran adalah satu topik yang bukan haruslah, wajib pelajar puasai. Okey, kenapa saya kata wajib puasai? Sebab setiap tajuk, setiap bab nanti lepas ini, okey, bila anda masuk tajuk aplikasi teknologi, okey, semuanya anda kena buat lakaran. Okey, so by hook or by crook, nak ke tak nak, anda kena juga mendalami ilmu melakar. Okey, baik. So untuk hari ini, okey, sebelum itu kita layan dulu SAS. Kita layan dulu. Okey, berjumpa lagi kita. Baik. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, saya harap pelajar dah ada dengan pelajar bersama buku-buku nota, buku teks dan sebagainya. Sambil mendengar perkongsian saya, sambil itu pelajar boleh membuat catatan. Baik, untuk hari ini kita nak masuk topik 4.1.1, okey, peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, so untuk XP, standard prestasi, untuk TP1, okey, yang ini untuk TP1, maknanya pelajar dapat menyatakan satu peranan lakaran dalam reka bentuk. Maknanya dalam banyak-banyak tu satu saja. Pelajar dapat nyatakan satu peranan, itu pelajar dah dapat TP1. Baik, kita teruskan. Okey. Baik, bila sebut tentang peranan, okey, peranan. Apa itu peranan? Kalau tengok lakaran, okey, tengok gambar rajah ni. Ini lakaran apa ni? Kalau tengok pun awak dah nampak dah dia nak buat apa ni kan. Boleh nampak beberapa design yang dia buat. Kalau kita sebagai pelanggan, kita boleh buat pilihan. Okey. So, apa itu peranan? Apa itu lakaran ni? Apa peranan dia? Ia adalah alat ataupun skill. Alat ataupun skill. Untuk siapa? Lakaran mempunyai peranan dalam proses mereka bentuk, peranan yang penting lah. Okey, setiap lakaran itu adalah berbeza berdasarkan produk. Okey, berdasarkan dia punya size, berdasarkan dia punya scope projek, style reka bentuk, pengalaman dan jangkaan pelanggan. Maknanya kita ambil contoh, kalau awak nak buat produk, nak buat baju ke apa kan, mesti dia tengok setiap orang tu dia ada dia punya passion. Setiap designer dia ada dia punya style, style mereka. Kalau kita tengok kita tahu dah, kalau kita tengok kereta pun, kalau Mercedes dia macam ni, kalau BMW dia mesti macam ni. Dia ada style dia. Okey, so begitu juga dalam reka bentuk. Apa jua reka bentuk yang kita nak buat. Okey. Contoh lain lah. Nampak?
Okey, so kita tengok apa peranan yang pertama. Mempercepatkan pembangunan konsep. Apa maksud dia? Okey, setiap lakaran dia ada konsep. Okey, lakaran adalah kaedah terbaik untuk mengeksplorasi konsep. Maknanya setiap produk itu dia ada, dia kadang-kadang dia datang daripada dia meniru konsep apa. Contoh. Okey, contoh. Okey, nak melakar beberapa konsep idea awal, mereka bentuk sebuah beg menggunakan kerang. Menggunakan kerang. Maknanya kita nak buat beg tu bentuk kerang. Nampak? So kita guna konsep kerang. So terjadilah apa nama ni? Beberapa design ni. Seperti kata tadi, mempercepatkan pembangunan konsep. Maknanya kita dah nampak dah konsep kerang. Jadi lakaran kita ni tak lari daripada konsep kerang lah. Tak lari daripada bentuk kerang. Ataupun contoh lain saya kata, yang awak pernah nampak apa nama ni, buayan. Dia ambil konsep sarang burung tempur. Okey, sama lah tu. Okey, next. Ini mudah je anak. Okey, yang kedua, peranan yang kedua adalah asas komposisi untuk ilustrasi. Komposisi, apa maksud komposisi? Okey, lakaran adalah kaedah terpantas ataupun untuk menghasilkan komposisi asas. Okey, bagi menghasilkan lakaran ringkas. Apa yang dimasukkannya tu? Okey, menggunakan kaedah lakaran bersandarkan kreativiti. Nampak? Dia nak menunjukkan komposisi tu, maknanya pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan atas, ataupun dia nak tunjukkan elemen dalam design tu. Contoh zip. Tang mana zip dia kan? Contoh mungkin dia nak tunjukkan zip. Ada yang zipnya dekat sini. Ada yang dia punya kuncinya kat sini. Jadi dia nak tunjuk berlainan. Ini ada pula yang belah sini. Okey. Ataupun kita tengok contoh lain kan. Nak tunjukkan okey, saya zoom lebih dekat sikit. Nanti saya kata contoh yang ini 1 dengan 2 ni lain. Kan? 3 dengan 4 pun lain. 5 dengan 6 ni tengok. Okey, 7 dengan 8. Okey, kalau pelajar boleh tengok sekejap. Berbeza. Dia nak komposisi kan. Ini pandangan hadapan. Ini dia bagi pandangan sini. Ini dia bagi pandangan sini. Maknanya itu maksudnya komposisi tu. Jadi kita nampak elemen-elemen tu. Daripada sini macam tu. Daripada hadapan, sisi dan sebagainya. Okey, baik. Ataupun contoh lain kan. Beg ni kan. Pandangan atas, belakang. Kita nampak. Dari belakang macam ni. Kalau dari sisi, nampak macam ni. Okey, baik. Satu tadi mempercepat asas komposisi. Okey. Okey. Yang ketiga, dia merupakan medium komunikasi dengan pelanggan. Okey, macam mana mereka bentuk nak berkomunikasi dengan pelanggan? Melalui lakaran lah. Okey, lakaran dapat menunjukkan imej secara imajinasi mengikut kehendak pelanggan. Komunikasi mereka dengan pelanggan lebih mudah. Saya ambil contoh mudah lagi. Awak nak buat baju raya kan. Awak dengan designer. Awak dengan tukang jahit awak tu kan. Awak dah cerita dah. Saya nak macam ni. Jadi, apa yang tukang jahit buat, tailor tu buat, dia akan lakar. Dia akan lakar. Dia tunjuk macam ni. Okey. Nampak? Contoh ini bag lah. Ini contoh tadi lah, bag. Okey. Maknanya awak dah lakar siap-siap. Awak boleh hantar. Okey. WhatsApp ke Telegram ke WeChat ke kepada dia lah. Okey. Dapat medium sebagai medium komunikasi. Okey, next. Okey. Ini contoh. Kereta tadi kan. Nampak tak? Kalau awak ni mereka bentuk, awak nak bagi tahu dekat pelanggan awak futuristik ke. Macam mana produk awak. Macam ni lah. Okey, seterusnya perkembangan idea. Maknanya lakaran ini penting. Peranan dia apa? Dia nak eksplorasi visual. Dari segi perkembangan idea lah. Apa yang dimasukkan dengan dia tu.
Apa yang dimaksudkan dengan eksplorasi visual? Digunakan bagi tujuan memperkembangkan lagi sesuatu reka bentuk kepada pelbagai pilihan yang dipilih oleh pelanggan. Maknanya apa? Kita ada pelbagai bentuk. Kita nak explore lagi. Kalau awak tengok design tu, apa ingat tak lakaran perkembangan idea kan? Awal kita belajar dulu. Okey? 1 2 3 4 ini macam ni macam ni macam ni. Jadi ada pilihan di dari segi pelanggan tu. Maknanya pelanggan boleh pilih. Sebab tu kalau awak tengok orang-orang yang berduit, berwang, dia ada designer sendiri kan. Rumah ke, pakaian ke, fashion ke, contohlah kita ambil dalam bentuk fashion kan. Baju pengantin kan. Mesti ada dia punya cita rasa. Awak ada cita rasa awak. So awak pergi pada designer, awak cerita gini. Okey, dia akan lakar. So awak nampak visualnya macam ni. Itu pentingnya peranan lakaran. Kalau tidak, kita tak nampak. Kalau kita hanya cerita gini, kita tak nampak. Okey. Okey, nampak tak? Okey. Maknanya kita nampak perkembangan idea tu. Okey. Okey, last sekali. Okey, dia merupakan penyelesaian kepada perincian visual lah. Okey. Perincian dalam lakaran bangunan konsep telah dibuat pada awal pencabangan idea. Kita nak lebih terperinci. Okey, yang kedua, apa yang ada dalam perincian tadi? Elemen, bahan, prinsip, dah ada sudah pada lakaran. Okey. Hasil lakaran boleh diproduksi dengan menggunakan lakaran digital. Ni lakaran, kalau tengok lakaran digital lah. Maknanya dia dah lukis dalam lakaran, dia sketch tadi. Okey, dia nampak dah elemen, bentuk dia. Okey, macam mana ada kitchen. Okey, ada zip kat sini. Jadi awak nampak dah. Okey, awak dah nampak dah. Penyelesaian kepada perincian visual. Okey. Boleh? Yeay. Faham? Bagus. Okey. Baik. So, tadi ada 5 peranan itu, peranan lakaran dalam reka bentuk. Jadi saya harap di akhir nanti, apa tadi? Di akhir topik ni nanti, apa? Sekarang pelajar dah dapat menyatakan satu peranan lakaran dalam reka bentuk. Ada berapa tadi? Ada 5. Kalau cikgu tanya, nyatakan satu peranan dalam reka bentuk. Awak dapat dah awak daripada 5 tadi, awak dah dapat lah untuk TP1. Dia macam tu je. Sebab tu pentingnya awak faham juga apa yang dikehendaki dalam standard prestasi. Jadi insya-Allah saya akan highlightkan benda ni lah. Okey, boleh belajar? Boleh? So saya harap dengan perbincangan hari ini, okey. So saya harap dengan perbincangan sekejap tadi, belajar boleh faham apakah peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, supaya lepas ini kita nak masuk 4.1.2, teknik-teknik dalam lakaran. Okey, so dalam teknik-teknik dalam lakaran ini dah tak banyak teori dah. Pelajar kena buat. Pelajar kena buat, kena lukis, kena lakar, bukan lukis, lakar, kena lakar. Tak boleh tengok sahaja. Jadi saya harap habis saja melihat video ini, pelajar boleh faham, dan nanti saya akan sertakan latihan di ruangan description. Nanti pelajar boleh tengok latihan di ruangan description. Okey, untuk sama-sama kita ulang kaji. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Okey, jangan lupa untuk melihat video-video lain yang terdapat di channel saya.
Okey, sebelum itu juga jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.